Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. Amin ya rabbal alamin. Sidang penonton, tuan-tuan muslimin dan muslimat, semoga dirahmati dan diberkati Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia, iradah dan pertolongan inayah daripada Allah. Kita dapat bersama di atas talian dalam siri kuliah Maghrib Masjid Kota Damansara. Semoga kita semua dipayungi dengan rahmat Allah, dipayungi dengan keredaan Allah Ta'ala, dan diberikan manfaat kepada kita di dunia dan juga di akhirat. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama merenung ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal ism walladzi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim. Sadaqallahul azim. Maksudnya, sesungguhnya orang yang membawa berita yang dusta itu ialah segolongan dari kalangan kamu. Maka janganlah kamu menyangka berita yang dusta itu buruk bagi kamu, bahkan ia baik bagi kamu. Dan setiap orang di antara mereka yang beroleh hukuman sepadan dengan kesalahan yang dilakukannya itu, dan orang yang mengambil bahagian besar dalam menyiarkannya di antara mereka, akan beroleh seksa yang besar di dunia dan juga di akhirat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ayat ini merupakan suatu ayat yang diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang merupakan ayat petunjuk sepanjang zaman. Al-ibrah bi umumil lafzi wala bi khususis sabab. Berkata ulama, pengajaran daripada Al-Quran itu diambil daripada lafaz yang umum, tidak diambil dengan sebab turunnya ayat. Bermakna pengajaran dan ibrah daripada ayat Al-Quran, walaupun telah diwahyukan oleh Allah, telah diturunkan oleh Allah sejak 1400 tahun yang lalu, pengajarannya merupakan pengajaran sepanjang zaman, menjadi pedoman dan petunjuk kepada kita sampai hari akhirat. Seolah-olahnya Allah Subhanahu wa taala, yang sebenarnya Allah Taala mengetahui akan hakikat apa yang berlaku di dunia di pada masa silam, pada masa sekarang dan sehingga akan datang. Iaitu Allah Ta'ala menyebut tentang ayat ini, tentang satu peristiwa yang besar yang berlaku dalam sejarah kehidupan Nabi SAW dan sejarah umat Islam satu ketika dahulu. Iaitu pengajaran bagaimana sikap dan perilaku kita sebagai umat manusia, dan khasnya kepada umat Islam, untuk apabila berhadapan dengan berita-berita yang tidak benar. Pada hari ini kita semua adalah penyampai-penyampai berita. Kerana kita memiliki media sosial, kita ada WhatsApp, kita ada Facebook, kita ada Instagram, kita ada Twitter, kita semua ada TikTok. Mungkin sebahagian kita ada TikTok. Semua ini adalah merupakan medium-medium penyampai maklumat, yang satu ketika dulu penyampaian maklumat ini berlaku kepada sebahagian manusia, iaitu golongan wartawan, golongan pembaca berita, mereka yang berada di corong-corong radio dan televisyen sahaja. Tapi hari ini semua manusia boleh dikatakan merupakan pembaca berita.
merupakan penyebar berita, merupakan orang yang boleh menyampaikan maklumat. Kerana kemudahan dan alat yang ada pada hari ini ialah semudah di hujung jari. Mampu untuk kita menyampaikan maklumat, mampu untuk kita menyampaikan berita dan menyambung berita sampai ke pelosok dunia kepada setiap pada hari ini. Inilah kecanggihan teknologi, anugerah kebijaksanaan yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepada manusia, sehingga manusia mampu memanfaatkan kebijaksanaan itu demi kebaikan mereka, demi kemudahan mereka. Berbanding dengan zaman silam, kemungkinan pada waktu itu tidak lagi ada alat yang secanggih seperti kita, walaupun sudah itulah adanya penyebaran khabar-khabar Allah SAW. Nabi bersabda, maksudnya barang siapa yang tunjukkan, barang siapa yang menunjukkan jalan ke arah kebaikan, maka dia beroleh pahala sebagaimana orang yang mengikuti jalan kebaikan yang ditunjukkan itu. Dan barang siapa yang menunjukkan jalan keburukan, kejahatan, maka dia pun beroleh juga dosa dengan jalan yang ditunjukkan itu oleh orang yang melakukan. Bagaimana pada hari ini merupakan satu kemudahan buat kita. Alat-alat media sosial merupakan satu kemudahan, sehingga kita nak melakukan kebaikan pun dipermudahkan dengan sebab kebijaksanaan manusia. Kita nak melakukan kebaikan. Pada satu ketika dahulu, orang nak menyampaikan kebaikan, dia perlu berjalan kaki, perlu menunggang kenderaan binatang, berjalan sejauh mungkin semata-mata untuk menyampaikan ilmu, menyampaikan suatu kebaikan. Pada hari ini kita hanya perlu berada di kursi dan meja di rumah kita, ataupun di pejabat, ataupun di mana saja kita berada, di tempat yang statik, tetapi kita boleh melakukan kebaikan seolah-olah yang kita berjalan di serata dunia. Ini kehebatan teknologi yang ada pada kita pada hari ini. Maka sebab itulah hadis ini ataupun ayat Quran ini merupakan satu peristiwa hadis yang disebut adalah hadis Nabi SAW, diriwayatkan Bukhari, hadis yang sahih, tentang bagaimana adab kita orang beriman untuk menjadi pengguna media sosial yang baik. Pengguna alat-alat media ini menjadi pengguna yang baik, sebagaimana yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala sejak sekian lama kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui tentang bagaimana zaman beredar itu yang merupakan zaman berevolusinya kecanggihan dan penciptaan penemuan ciptaan manusia yang memberikan manfaat kepada manusia. Tetapi Allah Ta'ala tetap memberikan panduan kepada manusia untuk memanfaatkan ke arah kebaikan dan tidak memanfaatkan dalam perkara yang buruk yang mendatangkan kebinasaan buat manusia. Dalam ayat yang kita baca dalam surah An-Nur ayat sebelah ini merupakan satu peristiwa yang sangat penting dalam sejarah kehidupan baginda Nabi SAW, pengajaran kepada kita yang terkena dengan hadis if, iaitu kejadian pembohongan dan pendustaan yang terbesar, yang antara yang terbesar yang berlaku dalam kehidupan Nabi SAW. Peristiwa pembohongan dan pendustaan terhadap isteri baginda Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, ibu bagi orang beriman, yang dituduh dalam peristiwa tersebut melakukan perkara yang tidak baik dengan seorang pemuda yang merupakan sahabat Nabi SAW. Maka peristiwa ini mengajar kepada kita, saya yakin dan percaya semua orang Islam kita ataupun mungkin ahli jamaah, para penonton muslimin dan muslimat mengetahui hadis ifk ini. Tetapi kadang-kadang kita terlupa. Kita kena mengambil satu nasihat ataupun peringatan dari semasa ke semasa untuk memberikan peringatan kepada kita bagaimana pedoman Al-Quran, bagaimana petunjuk Al-Quran yang bersifat evergreen sepanjang zaman itu menjadikan pedoman kepada kita dalam konteks kehidupan kita pada hari ini. Kita lihat media sosial yang tidak ada sempadan, seolah-olahnya global village. Dunia ini seolah-olahnya satu kampung. Sebagaimana kita berada dalam kampung kita, kita berjalan menaik jalan kaki ataupun menaik motosikal, berjalan sekeliling kampung tanpa memerlukan memakai helmet. Hatta tak perlu patuh undang-undang jalan raya pun berjalan di sekitar kampung. Ini keadaan global village. Dunia pada hari ini seolah-olah satu kampung yang kecil yang kita merupakan salah seorang penghuni kampung tersebut. Kita boleh berjalan ke serata dunia
tanpa perlu kita tanpa kita perlukan menghabiskan duit yang banyak, masa yang banyak, masa yang singkat saja diperlukan untuk kita sampai ke suatu tempat. Inilah kecanggihan global village, kampung global pada dunia hari ini dengan sebab medium alat teknologi yang canggih. Maka Allah Ta'ala memberikan petunjuk pada kita dalam peristiwa hadis Su'if sebagai pedoman pada kita, yang mana ayat ini merupakan sebahagian daripada ayat yang panjang dalam surah An-Nur. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut muslimin muslimat boleh rujuk daripada ayat 11 sampai ayat 20, bagaimana Allah Ta'ala menceritakan tata cara dan adab kita, akhlak yang perlu kita ada sebagai orang Islam. Apabila kita berdepan dengan perkhabaran, maklumat, sebaran yang sampai di hujung jari kita. Kadang-kadang kita lihat, kita ni lebih laju tangan berbanding akal, laju mulut berbanding akal. Sedangkan kita perlu memikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Ini sikap orang beriman. Malah kita tambah satu elemen lagi, bukan hanya akal kita mendahului, iman kita perlu ditambah selain daripada akal. Iman dan akal, iman plus akal perlulah didahului sebelum kata-kata dan tulisan. Mestilah iman kita sebagai orang beriman, sebagai orang yang berakal waras, orang yang berakal waras, orang yang bijak pandai. Pada hari ini bijak pandai sudah tidak ada nilai lagi. Kadang-kadang orang yang bijak keluar dari universiti pun boleh melakukan perkara yang tak masuk akal, kerana lebih laju tangan dan mulut berbanding dengan akal dan iman. Maka sebab itulah saya pernah sebut kepada sahabat-sahabat tentang bagaimana pepatah Arab mengatakan bahawa pepatah Arab pernah menyebut kullu syai'in idza kathura rakhusa illa al-ada' fa innahu idza kathura ghala. Kata para hukama mengatakan bahawa semua benda di atas dunia ini apabila banyak, nilainya akan murah. Contohnya kenderaan. Bila kenderaan ini sudah versi yang sama, model yang sama, banyak di pasaran, sudah tentulah dengan sebab nilai model yang sama, model yang sama dan versi yang sama ni yang banyak di pasaran, sudah tentu dah dia bersaing untuk memberikan tawaran harga yang paling murah. Umpamanya kereta di bawah 2.0, kereta di bawah 2.0. Kereta di bawah 2.0 banyak di pasaran. Masing-masing menawarkan harga yang lebih kompetitif, lebih murah. Kerana walaupun dia memiliki spek yang sama, spek yang canggih, tetapi tawaran harga yang agak lumayan dalam konteks tawaran harga yang murah yang boleh dimiliki oleh manusia. Berbanding zaman silam, kereta yang zaman dahulu, kalau kereta itu 2.0 yang modelnya tak banyak, versinya tak banyak, harganya mahal kerana tidak ada persaingan. Begitulah juga manusia. Termasuklah manusia. Manusia ni ramai orang cerdik pandai pada hari ini. Boleh dikatakan hampir orang tidak ada sekurang-kurangnya, tidak ada yang tak keluar daripada sistem pendidikan. Sekurang-kurangnya persekolahan di peringkat menengah. Kalaupun tak diploma, hampir dikatakan paling minimum pun diploma yang berada di pasaran, yang bekerja di syarikat swasta maupun kerajaan. Sekurang-kurangnya mereka ada sijil yang menjadikan mereka tu ada nilai di pasaran untuk mendapatkan pekerjaan dan melakukan sesuatu perbuatan dan pekerjaan. Dengan sebab ramai ini, nilai permintaan tu semakin nyusut. Kerana apa? Masing-masing sudah ada kelayakan. Semuanya ada sijil belakang. Tetapi satu sahaja yang menjadikan mereka yang memiliki sijil ini memiliki nilai yang mahal. Apa dia kata ulama? Kullu syai'in idza kathura rakhusa illa al-ada' fa innahu idza kathura ghala. Setiap benda di atas muka bumi ini, sekiranya dia banyak, nilainya akan murah, kecuali satu saja, iaitu adab, akhlak, pribadi yang baik, pribadi yang luhur. Pribadi yang luhur ni, siapa yang memiliki banyak pada diri dia, nilainya akan bertambah, harganya akan tingkat. Pada hari ini kita lihat, cerdik pandai ramai. Orang yang keluar daripada universiti, orang yang keluar daripada pusat pendidikan dalam dan luar negeri, terlalu ramai. Tetapi nilai mereka amat murah pada pandangan akhlak, kerana tidak ramai yang memiliki akhlak dan adab yang tinggi. Maka sebab itulah permintaan yang tinggi, harga yang tinggi pada mereka yang memiliki kecerdikan plus memiliki akhlak yang terpuji. Ini yang tidak ada dalam masyarakat pada hari ini. Ini yang kita khawatir. Inilah yang Islam, sedangkan Nabi SAW menyebut, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Nabi SAW mengatakan bahawa di antara tujuan
Allah Ta'ala mengutuskan aku sebagai Rasul ialah untuk menyempurnakan akhlak. Menandakan bahawa antara mission, antara tugas yang besar yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW yang tak mampu dimiliki, tak mampu dibawa oleh pemimpin-pemimpin orang-orang yang hebat di zaman silam, ialah Nabi membawa akhlak yang terpuji, dan ini mesej Islam. Maka kita sebab itulah pengajaran kita pada hari ini, kita nak ajak kuliah kita pada hari ini, kita nak ajak kita menjadi orang Islam yang beradab. Inilah menjadikan nilai tambah kepada kita. Bukan hanya kita berbangga menjadi orang yang cerdik, ber-PhD, memiliki master, memiliki ijazah, memiliki diploma, memiliki apa-apa sijil kelayakan, tetapi nilai akhlak tidak dimiliki oleh kita. Menandakan bahawa kita tidak ada nilai. Sekiranya tidak ada akhlak, tidak ada nilai pada sisi pandangan Islam, malah tidak ada nilai pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hadis ifk, kisah hadis if ataupun kisah peristiwa if ataupun pendustaan yang terbesar yang berlaku pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini satu pengajaran kepada kita dalam konteks pada hari ini sebagai pengguna media sosial, pengguna Facebook, pengguna Instagram, pengguna Twitter, pengguna TikTok. Kita ada adab kita. Kita ada akhlak kita. Manfaatkanlah medium-medium ini untuk kebaikan. Gunakan untuk kita kejar pahala. Bukan gunakan sebagai sebab, bukan gunakan untuk kita mendapat dosa sisi Allah. Kerana kita khawatir perkara yang dipanjang-panjangkan, yang buruk itu mendapat dosa sisi Allah Ta'ala. Kita bimbang, kita duk sebut hadis Nabi SAW. Iza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas. Sering kita sebut begini. Hadis-hadis ini sering diungkapkan oleh para ustaz kita, diungkapkan oleh para ulama kita, diungkapkan sesama kita. Matinya anak Adam, terputus segala amalan kecuali ketiga. Yang pertama, iaitu dalam konteks tiga benda ni ialah amalun soleh, sadaqatun jariyah, wa ilmu yuntafa'u bih, wa waladun salihun yada'ulah. Iaitu sedekah yang berpanjangan, sedekah yang memberikan manfaat kepada ummah. Ini kita nak. Kenapa? Kerana amalan soleh ini kita letak pada sedekah, dan sedekah itu boleh menghasilkan satu perkara yang boleh dimanfaatkan oleh manusia dan berpanjangan pahala. Begitulah juga doa anak kita, zuriat kita yang datang daripada asuhan dan didikan kita. Kita didik mereka dengan sepenuh hati. Kita tarbiyah mereka. Kita berusaha menjadikan mereka manusia dan insan yang berguna, kerana mereka pula akan mewarisi ilmu yang kita sampai ini kepada generasi seterusnya. Dan sekiranya mereka menjadi hamba Allah yang soleh, yang berdoa kepada kita, berdoa kepada sekalian orang beriman, maka itu menjadi bekalan kepada kita pahala yang berpanjangan. Kemudian yang ketiga, ilmu yang disampaikan, maklumat yang disampaikan tu sekiranya dipanjang-panjangkan, sekiranya dilebar luaskan, sekiranya dia berkekalan di media sosial, maka dia akan menjadi pahala kepada kita walaupun kita sudah meninggal dunia. Sebaliknya, di sana terdapat perkara yang juga tidak terputus sekiranya kita meninggal dunia, iaitu ialah perkara yang keji yang kita tinggalkan dalam bentuk ilmunya, yang menyebabkan dosa kita berpanjangan, iaitu menerusi media sosial. Ini yang kita khawatir. Walaupun kita sudah meninggal dunia, wal'iyazubillah, sudah meninggal dunia dengan sebab tulisan kita, dengan sebab sebaran kita, dengan sebab perkongsian kita, share kita yang ada di media sosial, yang ditulis, yang di-share, yang dikongsi, ataupun apa saja yang dipaparkan di media sosial. Lalu berpanjangan benda tersebut di media, di alam maya yang kita tak tahu berapa penghujungnya. Boleh dikatakan apa yang tersebar di media sosial ini tidak ada penghujung, tuan-tuan. Kalaulah kita padam di Facebook pun, kita padam di TikTok, kita padam di Instagram, kalau orang itu print screen dan dipanjangkan, disebar pula melalui WhatsApp, disebarkan pula oleh pihak lain, maka begitulah dosa yang berpanjangan kepada kita, na'udzubillah, ketika mana kita sudah tidak berada di atas muka bumi, mati di liang lahat ataupun berada di alam barzakh. Ini yang kita sangat takut. Ini yang kita sangat bimbang. Apakah tuan-tuan muslimin tidak takut ancaman Allah ini? Tidak takut bagaimana dosa yang berpanjangan yang kita bawa di alam kematian kita. Sedangkan kita beramal soleh pun tak banyak. Sembahyang pun tak banyak. Sedekah pun tak seberapa. Ilmu pun tak ada. Anak pun ada yang seumpama tandan pisang, ada yang elok, tidak elok. Allahu Akbar, tuan-tuan. Ialah
Itu hidayah semua milik Allah Subhanahu Wa Taala. Namun begitu, dengan amalan kita yang sedikit ini, apakah kita nak ditutup dengan dosa kita yang banyak? Dengan sebab kesilapan kita, dengan sebab kita tidak mempertimbangkan akal dan iman kita sewaktu kita berkongsi di media sosial. Maka ayat 11 hingga 20 dalam surah An-Nur ni, Allah Ta'ala memberikan kepada kita 3 petunjuk. Muslimin dan muslimat boleh rujuk Al-Quran nanti. Saya akan sebut bagaimana Allah Ta'ala memberikan kita panduan apabila kita berhadapan dengan perkhabaran yang tidak baik, ataupun perkhabaran yang diragui. Perkhabaran yang diragui, kalau kita ragu pun, jangan tuan-tuan, macam soal makan. Makanan yang diragui syubhah pun kita disuruh, digalakkan untuk elak. Begitulah juga maklumat yang mengandungi perkara yang meragukan. Maklumat-maklumat yang tidak ada kepastian, disuruh kita menjauhinya, disuruh kita elak. Maka dalam konteks ini, dalam surah An-Nur, Allah Ta'ala memberikan 3 petunjuk. Saya kongsikan bagaimana ayat 11 sehingga 20 itu Allah Ta'ala menyenaraikan, Allah Ta'ala letakkan 3 prinsip, 3 akhlak dan 3 petunjuk pada kita bagaimana kita deal, bagaimana kita berdepan dengan situasi perkhabaran yang tidak baik. Dalam ayat dalam ayat yang ke-12, selepas daripada Allah Ta'ala menyebut innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum, sesungguhnya mereka yang datang membawa kepada kamu pendustaan. Al-ifk itu maknanya pendustaan, pembohongan. Pembohongan. Usbatun minkum, sekumpulan manusia. Usbah ni sekumpulan. Kata ulama, dimaksudkan usbah ni sekumpulan. Maknanya jumlah 3 dan ke atas. Itu sekumpulan manusia. Dalam bahasa Arab, jamak kumpulan itu iaitu bermula daripada bilangan ketiga dan ke atas. Jadi jumlah dibuat perbuatan ni sudah tentulah dalam jumlah manusia melakukan perbuatan penyebaran maklumat. Kerana sifat manusia ni seorang dua dia tak membuat lagi. Kalau dia tengok orang lain buat, baru dia buat. Ni sikap manusia. Allah sudah baca dah. Allah yang mencipta kita, dia tahu dah sikap manusia. Manusia ni kalau dia seorang, dia tengok dia seorang dia tak berani buat. 2 orang pun dia tak berani lagi. Tapi kalau 3 orang ke atas, dia rasa ramai. Walaupun di pihak yang salah pun dia tetap bersama kerana ramai buat. Sebab itu kita bukan disuruh ikut orang yang ramai. Kita tak disuruh ikut yang ramai. Kita ikut kebenaran. Kita diajar oleh Allah Ta'ala untuk bersama dengan kebenaran walaupun sedikit. Bukan kerana ramai yang sebut. Bukan kerana ramai yang berkata demikian. Bukan kerana ramai menjadi gelombang, menjadi fenomena manusia yang melakukan perkara itu. Tetapi kita pun terikut. Tetapi kita diajar bukan ikut yang ramai, tetapi mengikut benda yang benar walaupun sedikit. Sedangkan Al-Quran memuji golongan yang sedikit. Kerana walaupun sedikit, tapi benar. Tapi sikap manusia begitulah. Manusia ni, kenapa saya forward? Kenapa saya kata demikian? Sebab apa saya pun cakap begitu? Kerana ramai sebut. Itu sikap manusia. Allah Ta'ala sudah tahu perangai manusia. Allah tahu bahawa manusia ni dia memiliki kelemahan, iaitu sudah suka terikut-ikut dengan yang ramai. Sejumlah manusia yang ramai, maka dia pun ikut. Kerana alasan, orang tu buat. Kerana alasan, dia ni buat. Kerana alasan, kumpulan ni buat. Kerana alasan, ramai buat. Tidak benar. Kita hendaklah sentiasa berpihak kepada kebenaran, walaupun sedikit. Allah dah sebut dah. Dalam ayat ke-12, selepas daripada Allah memberikan peringatan tentang penyebaran berita kisah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, Allah sebutlah ayat ke-12. Ini sikap kita yang pertama. Allah kata, "Laula iz sami'tumuhu dhanna al-mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadza ifkum mubin." Pertama sikap kita orang beriman, apabila kita berdepan dengan situasi perkhabaran yang tidak jelas, perkhabaran butiran yang tidak ada kepastian. Contohnya orang sebar gambar. Sebar gambar, sebar print screen tajuk yang tidak ada link, yang tidak ada butiran, yang tidak ada pembacaan, penjelasan tak ada. Kadang-kadang media-media akhbar ni, portal-portal berita ni, dia reka cipta tajuk. Maka nak dapat penjelasan tajuk, kena baca cerita yang sebenar, cerita di bawah yang panjang itu. Tapi masyarakat kita ni masyarakat yang malas membaca. Orang Melayu ni minta maaf, masyarakat Malaysia ni khas umumnya memang masyarakat yang malas membaca. Suka tengok tajuk saja. Tajuk saja. Di print screen tajuk, tarikh pun tidak ada, rujukan akhbar mana pun tidak ada. Tajuk, kemudian gambar orang kononnya yang sebut perkara tersebut. Sedangkan tajuk tidak disebut oleh gambar orang tersebut. Tajuk tu direka cipta oleh editor.
Tujuannya mungkin kerana nak komersial. Tujuannya adalah untuk menarik orang datang ke website, laman dia. Tujuan adalah orang baca. Untuk menggambar, untuk nak bagi bilangan jumlah orang refer kepada portal dia ataupun Facebooknya seumpamanya. Tujuannya begitu. Tapi masyarakat kita ni cukup dengan baca tajuk dan gambar orang yang dalam tajuk tersebut, maka dituduh orang itu juga yang menyebutnya, sedangkan yang tajuk itu ditulis oleh editor. Ini macam-macam berlaku. Ini malas, sebab kita malas baca, kita tak baca di bawah kisah yang sebenar, maklumat yang sebenar, penjelasan yang sebenar. Ini kadang-kadang berlaku lah, tidak semua, tapi kadang-kadang berlaku. Maka Allah Ta'ala ajar pada kita dalam ayat ke-12. Dengan maksudnya, sepatutnya kamu wahai orang beriman, semasa kamu mendengar tuduhan yang tidak betul. Ini Allah bagi dah. Ini prinsip pertama. Akhlak yang pertama yang perlu ada pada kita orang Islam, perlu ada pada kita sebagai manusia yang beriman kepada Allah. Kita orang Islam ni kena ada akhlak ini. Bila dengar perkhabaran yang tidak benar, yang tidak jelas, contoh tak jelas ni saya sebut tadi lah, tajuk sahaja, kemudian kadang-kadang tak ada link pun, print screen sahaja, gambar dengan tajuk, tidak ada rojokan, tidak ada penjelasan ayat, huraian berita, tidak ada. Cukup dengan tajuk. Ini salah satu contoh perkara yang tidak jelas. Banyak lagi lah, tapi salah satu contoh. Maka Allah Ta'ala ajar kita, sekiranya kamu, sepatutnya kamu apabila mendengar tuduhan itu, orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, maka hendaklah kamu menaruh baik sangka kepada orang-orang yang itu. Baik sangka. Jangan terus kita pandang buruk dulu. Baik sangka dulu. Dan berkata, inilah tuduhan yang dusta yang nyata. Kita mula dengan tuduhan, dengan sangkaan yang baik. Takkan dia nak sebut begitu. Takkanlah ustaz nak sebut begitu. Sangkaan ni dulu. Ini orang kata first impression. Tindakan kita yang pertama sebagai orang Islam, mestilah first impression, hendaklah kita kata dia tak buatlah begitu. Takkan dia buat begitu. Apalagi orang yang bukan penjahat terang-terangan. Kita ni semua pendosa. Muslimin muslimat. Saya tak kata saya tak dosa. Semua kita pendosa. Sama mana kita bukan pendosa secara terang-terang. Ada dosa sembunyi-sembunyi. Kita semua ada dosa sembunyi-sembunyi. Masing-masing ada dosa yang kita buat diam-diam. Masing-masing ada dosa yang kita buat tanpa pengetahuan manusia. Allah tak keji orang yang buat dosa diam-diam ni. Kerana mereka boleh bertaubat pada Allah. Kerana manusia tak lepas daripada salah silap. Sama mana kita bukan pendosa yang terang-terang, kita tak boleh tuduh orang itu dan melakukan perbuatan yang keji. Sama mana dia tidak dikenali sebagai orang yang mungkar, orang yang ahli asi, orang yang pendosa kepada Allah yang terang-terang. Tak boleh. Kalau kita dah menyangka bahawa orang ni, alah lebay tu pun, lebay ni pun melakukan dosa, tak layak pakai lebay. Memang lebay pun dosa. Sebagai seorang lebay, orang yang ustaz, seorang yang beragam, orang yang ada didikan agama, ada salah dan silap. Tetapi boleh dikatakan hampir ke semua orang yang didikan agama ni, mereka mengelak daripada melakukan dosa terang-terang. Ada dosa siri, ada dosa senyap, mungkin ada dosa di rumah, mungkin ada dosa dengan Allah Ta'ala secara diam-diam. Mereka bukan pendosa secara terang-terang. Kalau manusia yang bukan pendosa secara terang-terang ni, tak boleh mudah-mudah kita menuduh dia sebagai pendosa yang terang-terang, mungkar yang terang kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak semudah itu. Muslimin dan muslimat, maka Allah Ta'ala ajar kepada kita, laula iz sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira. Maka apabila kamu dengar berita perkhabaran, maklumat yang tidak sahih, maklumat yang tidak pasti, maklumat yang penuh dengan kecurigaan, maka kamu letakkan sangka pada diri kamu orang beriman bahawa semua ini tak sepatutnya berlaku, ataupun benda ni tak berlaku, ataupun benda ni bukan benda yang sepatutnya, ataupun tidak benar. Wa qalu hadza ifkun mubin. Lalu mereka terus berkata, sebenarnya ini mungkinlah satu pendustaan, penipuan, pembohongan yang nyata. Ini sikap kita. Ini sikap kita. Kecualilah datang kepada kita bukti. Sebab itulah Islam. Nak tuduh orang melakukan dosa ni, nak tuduh orang melakukan maksiat, nak tuduh orang melakukan perbuatan yang keji dan mungkar, bukan senang-senang dengan lidah kita yang mudah sebut. Tidak. Perlu bukti. Orang yang menuduh perlu bawa bukti. Kalau jenayah perlu dibawa mahkamah. Biar mahkamah yang menentukan salah ataupun benar dia. Bukan media sosial yang menentukan benar atau salah. Bukan manusia biasa. Kalau kita
menjadikan media sosial sebagai tempat untuk menjatuhkan hukuman. Tidak beza kita dengan apa yang disebutkan undang-undang jungle, undang-undang hutan belantara. Sebagaimana pernah dijajah satu ketika dahulu, undang-undang hutan, iaitu ikut suka nak buat. Ikut aku, selera aku nak buat. Maka ini bukan akhlak, bukan sifat ketamadunan manusia, apalagi bukan sifat akhlak dan bukan ciri ajaran Islam yang diajar oleh Allah dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sikap kita yang beriman. Iaitu hendaklah apabila kita mendengar berita yang tidak benar. Ini tidak benar tu confirm, tak tolak lah. Tetapi kalau kita mendengar ataupun sampai kepada berita yang tidak pasti, maka kita pun juga kena bersikap bahawa tak sepatutnya ataupun perkabaran ini adalah perkara yang tidak benar. Ini terlebih dahulu. Terlebih dahulu. Maknanya kita kata tak benar dulu. Bukan kita kata benar dahulu. Perkara yang dusta itu tidak benar dulu. Kemudian sekiranya datang bukti, tak apa. Pada waktu itu kita naik U-turn, tak apa. Kita serah pada benarlah apa yang berlaku tu. Kalau salah-salah. Tetapi kalaulah benda itu tidak pasti, sikap kita mestilah menyatakan bahawa inilah pendustaan terlebih dahulu. Kemudian yang keduanya, kemudian Allah Ta'ala menyebut, laula ja'u alaihi bi'arba'ati syuhada fa'iz lam ya'tu bi syuhada fa'ulaika indallahi humul kazibun. Allah sambung dengan ayat ke-13 dengan mengatakan bahawa sepatutnya mereka yang menuduh itu membawa 4 orang saksi membawa tuduhan itu. Oleh kerana mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka mereka itu pada sisi hukum Allah adalah orang yang dusta. Tengok, kaedah ini bukan kaedah untuk kita nak menafikan perbuatan mungkar. Orang kerja itu payahlah kita nak sebut benda tak betul. Tak, kaedah ini apabila kita nak sabit pada undang-undang, bukan semudah-mudah dengan kita buat tuduhan. Itu maksudnya. Ustaz kata nak kena 4 orang saksi, Ustaz. Takkan kita nak sebut 4, nak cari saksi. Kadang benda tu tak disaksikan oleh orang. Mungkin dia, boleh berlaku. Tetapi kaedah ni bukan untuk menyekat, untuk kita menyatakan kebenaran, kemungkaran. Tapi kaedah ni untuk memberikan satu prosedur pada kita bahawa nak menuduh bukan dengan sebarangan. Nak duduh orang, nak menjatuhkan maruah orang, nak menyatakan orang tu melakukan perkara yang tidak baik, bukan dengan semudah dengan kita membuat tuduhan-tuduhan seumpama handphone di tangan yang kita boleh menaik apa sahaja. Ini Islam ajar pada kita. Kemudian, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirah lamassakum fi ma afadtum fihi azabun azim. Allah Taala dengan rahmatnya Allah kata, kalaulah tidak kerana adanya limpah kurnia Allah dan rahmatnya kepada kamu di dunia dan akhirat, tentulah kamu dikenakan azab siksa yang besar disebabkan kamu turut campur dalam berita palsu itu. Allah Ta'ala ni belah kasihan, tuan-tuan. Terlihat pada media sosial pada hari ini, tengok ramai orang yang suka menyebar benda-benda mungkar, benda-benda yang tidak pasti. Allah kata, kalau ikut dah zaman silam berlaku kepada umat, sebagaimana umat hari ini buat dalam media sosial, kalau zaman silam Allah dah murka dan Allah telah turunkan azab dah. Lama dah Allah dah azab kita dengan perbuatan manusia yang suka menyebar berita yang tidak pasti, berita yang palsu, berita yang keji dan mungkar ini. Lama dah Allah azab bagi umat terdahulu. Sekarang ni berleluasa, terlalu berleluasa. Allah ni bersifat belah kasihan pada umat Nabi kita Muhammad SAW. Allah ni belah kasihan pada Nabi kita dan belah kasihan kepada umat Nabi kita. Allah tangguh azab dia, kemurkaan dia. Walaupun dengan tersebar luahnya kemungkaran, perbuatan yang keji, penyebar berita palsu ni, Allah tangguh. Kalau ikutlah azab dahulu, umat dahulu, dah Allah turun azab. Allah dah turun azab. Perbuatan ni Allah dah turun azab. Tetapi rahmat Allah, Allah tangguhkan dengan sebab belah kasihan Allah, dan Allah tangguhkan agar kita kembali belajar daripada kesilapan kita dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, apa sikap kita? Ayat yang ke-15. Pengajaran dalam konteks ini, bagaimana Allah Ta'ala ajar kita untuk berdepan dengan berita ini. Allah sebut dalam ayat yang ke-15, Allah kata, iz talaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi 'ilm wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Maksudnya, iaitu semasa kamu bertanya atau menceritakan berita dusta itu dengan lidah kamu dan memperkatakan dengan mulut kamu akan sesuatu yang tidak kamu mempunyai pengetahuan yang sah mengenainya, dan kamu pula menyangka dia perkara kecil, padahal ia pada sisi Allah adalah besar dosanya. Allah sebut sikap yang kedua yang mesti ada kita pada orang beriman, iaitu apabila kita berdepan dengan perkhabaran yang tidak pasti, perkhabaran yang confirm tidak pasti, tidak
tidak betul, dusta dan keji, Allah sebut. Yang kedua, sikap kita, jangan duk tanya-tanya. Bila dengar berita yang tak pasti ni, betul ke? Orang ni buat tanya begitu pun Allah Ta'ala kata jangan. Kadang kita tanya seorang, orang tu tak jawab. Tanya orang lain pula. Tanya 10 orang. Daripada seorang kita tanya dan tidak mendapat respon, dia tak respon tu kerana bagus. Kerana perkara yang keji, perkara yang tidak pasti, tak perlu respon. Tak perlu mengiyakan terus. Tak perlu menjawab. Mungkin dia tanya seorang ustaz. Ustaz, betul ke gini-gini? Ataupun tanya kepada seorang kawan dia. Tanya keluarga dia. Tanya sesiapa pun, dia tanya, betul ke orang ni buat gini, orang ni buat gini? Dia tanya, tapi orang tu tak respon. Tak respon tu sepatutnya kita diam. Cukup, Alhamdulillah. Tapi kita tanya kepada orang lain. Tanya kepada orang lain. Sehingga kita nak mendapat kepuasan soalan yang kita tanya itu. Yang menyebabkan daripada berita yang tidak benar, yang hanya kepada seorang, menjadi 10 orang. Menjadi ratusan orang. Dan berganda-ganda. Bayangkan, orang yang ditanya itu tak boleh jawab. Dan dia tanya pula pada orang lain. 10 orang yang ditanya pada level yang pertama, 10 orang ni pun bertanya pada 10 orang ni. Setiap orang 10 ni, setiap orang pula tanya pada 10 yang lain. Maka tersebarlah berita yang tak benar itu. Berita yang tak sahih. Berita yang tak pasti. Kerana tanya, kerana persoalan saja. Ini sikap kita. Ini perbuatan yang kita mesti elak. Iaitu jangan bertanya. Kalau dah kita pasti bahawa, kita tahu bahawa soalan ni ataupun berita ini berita yang tidak baik. Berita yang hanya membawa, berita yang hanya membawa sifat keraguan. Was-was. Berita yang mungkin menyebabkan kita keliruan. Maka tak perlu kita tanya lagi. Jangan kita tanya. Malah menceritakan pula berita dusta tersebut. Kita pun cerita pula. Betul kawan ni buat gini. Gini orang ni buat gini, orang ni buat gini. Sebut. Kita pun tanya. Dan bukan hanya tanya dan menyebarkan perkataan dengan mulut kita dan sebaran tangan dengan alat yang kita ada. Yang menyebabkan akhirnya berita yang yang pendek itu tersebar luas di kalangan manusia. Ini sikap kita yang kedua yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Maka Allah kata, ingatlah, perbuatan dengan sebab kamu bertanya perkara tersebut. Ada orang kata alasan, kena tanya ustaz. Kalau tak tanya, kita tak pasti. Betul. Tapi maklumat yang kita dapat untuk tanya itu maklumat yang betul-betul kena pasti yang memberikan manfaat pada kita. Nak tanya soalan ni, tanya soalan yang memberikan manfaat. Tanya soalan yang memberikan faedah. Tanya soalan yang memberikan ilmu. Bukan tanya soalan semata-mata untuk kita mengetahui keaiban seseorang. Bukan tanya satu persoalan yang menyebabkan kita menjadi benci pada seseorang. Ini persoalan tanya. Tanya ni memang disebut dalam Quran. Kisah orang tanya dalam Quran. Sebagaimana Bani Israel yang suka bertanya. Dia tanya kepada Nabi Allah Musa AS tentang perintah Allah. Bukan dia nak melaksanakan perintah Allah. Bertanya untuk tidak melaksanakan perintah Allah. Macam-macam soalan ada. Ada soalan ditanya kepada orang, bukan tujuan untuk mengikuti jawapan. Tapi untuk menjatuhkan orang yang ditanya. Apakah orang ditanya itu mampu menjawab ataupun tidak. Macam-macam jenis persoalan, pertanyaan ada di ajaran Quran. Sikap manusia. Termasuk dalam hadis termasuk dalam peristiwa-peristiwa perkara-perkhabaran yang tidak pasti. Jangan kita bertanya. Susah. Diamkan cukup. Diamkan sahaja. Berita-berita yang keji, berita yang tak sepatutnya berlaku pada seseorang. Berita orang yang dikenali yang baik-baik. Kecuali dia memang jahat lah. Kecuali dia memang penjahat lah. Terkenal dengan penjahat. Itu cerita lain. Tapi orang ini yang tak kenal dengan sifat jahatnya. Orang yang tak dikenali sebagai orang yang ahli asi. Kemudian berlaku cerita tentang keburukannya. Terus kita tanya, maka tenggelam habis kebaikannya. Semata-mata berita yang tidak pasti. Berita yang disebarluaskan. Ini sikap inilah yang Allah ingatkan kepada kita. Qultu ma yakunu lana an natakallama bihadza subhanak hadza buhtanun azim. Allah sambung ayat ke-16 dengan mengatakan bahawa dan sepatutnya semasa kamu mendengarnya, kamu segera berkata, tidak layaklah bagi kami memperkatakan hal ini. Itu Allah sebut. Bila kita mendengar berita ini, tak usah tanya, jangan dipanjangkan persoalan. Jangan dipanjangkan risikan-risikan kita semata-mata nak mengetahui perkara keji yang disebar luas tentang seorang yang tidak pasti. Maka sepatutnya kamu segera berkata, tidak layaklah bagi kami memperkatakan hal ini sebagai orang beriman. Kita kena ingat, sebab itu saya sebut tadi, bukan akal kita mendahului tulisan kita. Bukan hanya akal kita mendahului perbuatan kita, tapi akal dan iman kita yang selayaknya untuk kita mengelak daripada berbicara perkara yang tidak pasti yang sampai kepada kita. Kemudian saya cepatkan. Allah Ta'ala menyebut yang ketiga prinsip kita dalam berhadapan dengan
perintah Allah dan berhadapan dengan perkhabaran yang sampai, maklumat yang sampai kepada kita yang bentuk yang tidak pasti, Allah sebut prinsip yang ketiga yang perlu ada. Allah menyatakan dalam ayat yang ke-19, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishah fil ladzina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Maksudnya Allah kata, sesungguhnya orang yang suka menghebah-hebahkan tuduhan yang buruk di kalangan orang-orang yang beriman, maka mereka berolehi azab seksa yang tidak terperi sakitnya di dunia dan di akhirat. Dan ingatlah, Allah mengetahui segala perkara yang sedang kamu lakukan, yang kamu mengetahui yang tidak sepatutnya kamu lakukan. Jadi Allah Ta'ala ingatkan yang ketiga, sikap kita jangan menyebarkannya. Perkara yang tidak pasti jangan disebarkan. Perkara yang tidak jelas, perkara yang kita tidak mendapat penjelasan yang sewajarnya. Mungkin satu video, mungkin satu gambar yang daripada sejuta gambar yang perlu kita mendapat penjelasan. Itulah benar pepatah Inggeris menyebut bahawa one picture, satu gambar means 1,000 words. Boleh jadi membawa maksud yang banyak. Kadang-kadang tengok sekeping gambar daripada peristiwa yang panjang berlaku dalam masa setengah jam, satu keping gambar, 1 second daripada peristiwa setengah jam itu, kita sudah membuat tuduhan yang tidak benar kepada seseorang. Sebab itu dalam konteks mahkamah, ada benda pembicaraan mahkamah, ada perkara yang tidak ada menolak gambar sebagai bukti dalam mahkamah. Tak cukup dengan gambar, kerana gambar ni boleh mentafsirkan banyak maksud. Dengan sekeping gambar boleh mentafsirkan banyak ayat, banyak perkara, kerana ia adalah satu babak daripada babak yang banyak. Umpamanya orang bagi duit, nampak orang tu bagi duit, maka mungkin gambar tu diambil duit, tapi penjelasan di sebalik duit itu apa? Penjelasan di sebalik pemberian itu apa? Apakah duit orang yang memberi ataupun duit orang yang diberi? Semua itu perlu penjelasan. Jadi sebab itulah tidak cukup dengan sekeping gambar semata-mata menjadi bahan bukti. Ia memerlukan penjelasan. Sebab itu nak tuduh orang, nak mensabitkan kesalahan, bukan hanya tuduh, mensabitkan kesalahan pun memerlukan penjelasan, pembelaan yang sewajarnya kepada seorang itu sebelum dia disabitkan kesalahan ataupun dibebaskan daripada tuduhan. Inilah Islam nak menjamin kesejahteraan umat. Agama Islam ialah agama yang bawa kebaikan kepada manusia. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu ialah orang Islam yang terbaik, yang dilahirkan oleh Allah buat manusia yang lain. Ayat ini pada asalnya Allah tujukan kepada Muhajirin dan Ansar sebagai mengambil contoh sikap mereka, akhlak mereka, perbuatan mereka yang dipuji oleh Allah. Tetapi para ulama mengatakan bahawa sepanjang zaman ayat ini boleh digunakan sekiranya umat tersebut mengikuti dan meniru jejak langkah para sahabat Al-Muhajirin dan Ansar itu, maka mereka juga dipuji oleh Allah. Allah kata bahawa kamu ialah umat yang dilahirkan oleh Allah Ta'ala buat manusia lain. Bermakna kehadiran kita dalam masyarakat, orang Islam dalam masyarakat, menjadikan masyarakat itu lebih tenteram berbanding dengan yang kumpulan manusia lain. Kita orang beriman hendaklah berada dalam kalangan masyarakat yang masyarakat mendapat manfaat daripada kehadiran dan kewujudan kita, kerana kita membawa kebaikan kepada manusia. Bukanlah golongan manusia yang membawa kebinasaan pada hari ini, sebagaimana yang berlaku kepada manusia pada hari ini. Sebagaimana fitnah yang berleluasa, yang tersebar secara meluas, yang kita khawatir, kita beri peringatan. Bukan kita menyekat hak kebebasan untuk menyatakan kebenaran. Bukan kita menyekatkan penyebaran perkara-perkara mungkar, pencegahan kepada mungkar. Dia kata saya nak mencegah mungkar. Ya, nak melakukan kebaikan ada akhlaknya. Nak mencegah mungkar pun ada akhlaknya. Bagaimana Islam mengajar, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak orang pada buat baik ni ada hikmah dia, ada kebijaksanaan dia, ada tata cara dan ada perilakunya yang tersendiri, yang jangan kita nak bawa bunga yang rosak yang nak diberikan kepada orang. Nak bawa hidangan yang sudah busuk pada orang. Walaupun niat yang baik, kita nak bagi makan orang, makanan yang tidak berkhasiat, makanan yang rosak nak diberikan kepada orang lain untuk dirasa. Sedangkan kita nak buat kebaikan, maka nak buat benda yang baik perlu juga kepada akhlak yang baik, memerlukan kepada kaedah dan cara yang baik. Kerana kita tidak mengambil kaedah Machiavelli, iaitu matlamat menghalalkan cara. Islam menolak kaedah Machiavelli, iaitu matlamat yang baik, tapi cara pun juga perlu baik. Jangan matlamat yang baik
dengan menggunakan kaedah yang tidak baik. Jadi sekadar itulah kita dah masuk kepada waktu Isyak. Mudah-mudahan perkongsian selama 40 minit lebih ini kita mendapat manfaat bersama. Mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya yakin dan percaya para jamaah muslim muslimat boleh dapat manfaat daripada apa yang saya kongsikan untuk diri saya juga dan untuk sekalian muslim muslimat. Marilah sama-sama kita menjaga akhlak seorang muslim, jaga sebagai akhlak pengguna sosial, pengguna media sosial. Sebarluaskan ilmu ini supaya masyarakat kita ni masyarakat yang memiliki kesedaran bahawa pelakuan-pelakuan yang seumpama yang kita bincang pada hari ini merupakan pelakuan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pelakuan yang sangat tidak disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana berlaku ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berlaku ke atas Nabi menyebabkan Nabi gelisah, menyebabkan Nabi gundah gelana dengan peristiwa penyebaran berita yang tidak baik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pengalaman peribadi Rasulullah. Bayangkan kita duduk di kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihina, yang diperlakukan sedemikian rupa, yang mereka menuduh dengan tuduhan yang tidak baik terhadap sebahagian daripada kita ataupun ahli keluarga kita dan kenalan kita. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan Allah memberkati kita dan memberikan manfaat pada kita di dunia